Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qura wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidani wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita panjat pada Allah Ta'ala kerana limpah kurnia, izin dan inayahnya. Allah Ta'ala masih lagi kurniakan kepada kita kehidupan dan kesihatan. Allah Ta'ala masih lagi kekalkan kepada kita dengan nikmat yang paling besar dalam hidup ini, yang dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman. Allah Ta'ala juga masih lagi kekalkan kepada kita dengan pelbagai limpah rahmat dan nikmat yang tidak terperi nilainya, yang mudah-mudahan dengan limpah rahmat dan nikmat ini akan mampu menjadikan kita salah seorang daripada hamba Allah Ta'ala yang senantiasa taat, bertaubat dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sidang Jumaah, iaitu penonton Facebook Live Masjid Samadiyah Pelabuhan Kelang yang dirahmati Allah sekalian. Ya, pada malam ini saya bercadang dengan pihak masjid untuk bawa satu tajuk yang ringkas. Tajuk ini kalau boleh saya nak jelaskan dengan lebih panjang, tetapi oleh kerana kuliah maghrib ni saya boleh cerita dalam keadaan ringkas. Barangkali boleh memberi panduan kepada kita semua dan memberi ingatan semula kepada kita berkaitan tentang kepentingan dan kelebihan berwasiat. Bila sebut wasiat, wasiat ni semua orang sedia maklum. Bila nak wasiat je, orang tu mesti nak meninggal. Ada yang kata begitu. Sedangkan tak semestinya. Saya ada je uruskan pelanggan-pelanggan saya yang berwasiat, menulis surat wasiat mereka. Bila kita menulis surat wasiat mereka, alhamdulillah sampai sekarang tak meninggal lagi. Itu ceritanya. Ya, bila orang kata orang tu nak tulis wasiat, bila dah tua nanti baru tulis wasiat. Ya, kalau belum tua tak perlu tulis wasiat. Sedangkan wasiat itu sangat penting. Di antara kepentingannya, di antara orang yang digalakkan untuk berwasiat ialah orang yang memiliki harta, orang yang tidak memiliki waris, orang yang memiliki orang yang disayangi, orang yang ingin melakukan infak sebagai contoh, ya, dan orang yang berpoligami dan sebagainya. Ini di antara orang yang digalakkan wasiat. Kenapa jadi begitu? Sebab itu dalam mukadimah tadi saya bacakan satu potong ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Ayat 180. Kalau ayat 183, ya, ayat menceritakan tentang puasa difardukan. Ayat 185 surah Baqarah ceritakan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Tapi ayat 180 Allah Ta'ala ceritakan tentang wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidani wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Apa mafhum firman Allah Ta'ala ni? Faham firman Allah Ta'ala ni kata apa? Diwajibkan ke atas kamu apabila satu orang daripada kamu hampir kepada kematian, maka jika dia meninggalkan harta, ia hendaklah berbuat wasiat kepada ibu, bapa dan kaum kerabat yang terdekat dengan cara yang baik, iaitu menurut perintah agama sebagai satu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Nampak? Dalam ayat tadi Allah Ta'ala wajibkan kepada kita untuk berwasiat. Wajib. Maksudnya kalau kita tak buat, berdosa. Tetapi tuan-tuan dan perempuan sedang penonton Facebook Live Masjid As-Samadiyah Pelabuhan Kelang, apa nak katakan kat sini? Hukum wajib ini telah dimansuhkan oleh Allah Ta'ala. Ayatnya tetap ada. Kalau kita semak dalam Al-Quran, surah Baqarah, surah kedua, ya, ayat 180, ayatnya tetap ada. Terjemahannya tetap sama.
Tetapi hukumnya telah dimansuhkan oleh Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat pusaka dalam surah Al-Wasiat. Mathalan, dalam surah Wasiat ayat 11, ayat 12 dan ayat yang terakhir ayat 176. Dan datangnya hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang mawaris ataupun pusaka. Maka hukum wajib tadi telah dimansuhkan dan dia menjadi hukum harus ataupun sunat. Dan para ulama membahaskan bahawa kadang-kadang dia boleh bertukar kepada hukum-hukum yang lain. Contohnya seperti mana hukum wajib, hukum makruh, wa'iyyazubillah min zalik. Ada juga keadaannya bila kita berwasiat dapat hukum haram. Tu keadaannya. Jadi kalau tengok hukum itu dimansuhkan, kita baca tafsirul Quran, kita baca tafsir tak jumpa. Kalau kita belajar subjek ulumul Quran ataupun madkhal Quran ataupun bawa subjek nasikh wal mansuh, insya-Allah kita jumpa. Tajuk kenapa hukum ini dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hukumnya tetap ada. Tapi ada ketikanya kadang-kadang kita ini menjadi wajib berwasiat mengikut keadaan kita tu. Jadi Allah Ta'ala minta supaya diwajibkan kepada kita untuk berwasiat. Dalam ayat ni tadi, diwajibkan kepada kita untuk berwasiat, maksud digalakkan kepada kita untuk berwasiat, dan seterusnya kepada ibu, bapa dan kaum kerabat yang terdekat dengan cara yang baik. Kerana apa? Kerana bila mana kita ada ibu, bapa dan kaum kerabat, maksudnya kita ini adalah orang yang membiayai mereka. Kita ini termasuk orang yang bertanggungjawab ke atas mereka semua. Bila mana kita bertanggungjawab kepada mereka, bila berlakunya kematian kepada mereka, maka perlukan satu jaminan ataupun perancangan kepada mereka, terutama sekali dalam bab harta, supaya mereka ini di bawah tanggungan kita ini dapat melangsungkan hidup. Dapat melangsungkan hidup dalam keadaan yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, walau bagaimana sekalipun hukumnya tidak menjadi wajib dan sebagainya, dia bergantung kepada diri kita. Sebab itu bercerita tentang kepentingan pula, ada beberapa hukum yang perlu kita lihat. Di antara yang paling penting sekali, hukum wasiat ini yang asalnya itu wajib telah menjadi sunat ataupun harus kepada kita semua. Dia boleh bertukar semula menjadi wajib. Kerana apa? Kerana wajib kepada kita untuk berwasiat sekiranya kita ada terdapat tanggungjawab syar'i yang masih lagi belum sempat kita selesaikan. Maksudnya ada tanggungjawab syar'i yang perlu kita selesaikan. Apa tanggungjawab syar'i tersebut? Contohnya zakat. Kita ada zakat. Contohnya zakat dalam keadaan kita ni lah, senang mudahnya keadaan kita ni, kita ada zakat yang tertunggak. Zakat tertunggak. Kan kita sedar nak bayar zakat, kita nak bayar zakat kita yang tertunggak. Berapa lama yang tertunggak tu? Masa tu kita tak nak bayar. Sekarang ni kita nak bayar yang tertunggak. Jadi tertunggak tu banyak. Bila tertunggak ini, jadi kita nak cuba bayar sedikit demi sedikit. Dikhawatiri berlakunya kematian kepada kita. Takut-takut kita tak sempat habis bayar. Dan waris-waris kita pun tak tahu kita ada hutang tentang zakat ni. Maka wajib untuk kita menulis wasiat. Wajib kita menulis wasiat. Kerana apa? Takut harta yang kita tinggalkan ini akan diagihkan oleh waris-waris kepada mereka tanpa menyelesaikan tanggungjawab syar'i kita. Tanggungjawab kita, keutamaan yang perlu kita selesaikan. Itu pun ada sebahagian ni kadang-kadang kalau waris-waris jumpalah harta kita. Ada sebahagian tu pula orang kadang-kadang anak dia berjumpa dengan saya, "Ustaz, ayah saya ni ada harta tapi tak tahu apa hartanya." Saya kata, macam mana keadaan ni? Ada harta tapi tak tahu kat mana hartanya. Rupanya ayahnya sorokkan harta. Semua dokumen dia sorokkan. Semua disorokkan dokumennya. Tak jumpa dokumennya. Jadi macam mana nak buat bicara pusaka? Macam mana nak uruskan harta pusaka tersebut? Sebab dokumennya semua disorokkan. Tak dibagi tahu pun hartanya kat mana. Ada juga jenis macam itu. Jadi jadikan cerita bila mana kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab syar'i yang perlu diselesaikan, maka kita wajib berwasiat. Begitu juga contohnya kita ada tanggungjawab kepada manusia. Contohnya kita ada hutang pula dengan manusia. Kita ada hutang dengan manusia ni. Sebab itu dalam bab hutang ni Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Baqarah juzuk yang kedua ketiga, tak silap saya, ayat 282 kalau tidak silap. Dia berceritakan tentang hutang. Panjangnya ayat itu, Allah Ta'ala cerita satu je ayatnya tetapi satu muka surat. Ini cerita pasal hutang. Hutang ni Allah Ta'ala suruh tulis. Bahkan ni bukan sahaja Allah Ta'ala suruh tulis, bahkan Allah Ta'ala minta kita melantik 2 orang saksi yang adil bagi menyaksikan hutang itu supaya hutang itu dapat berjalan dan hutang itu dapat dilangsaikan dalam keadaan yang baik. Ni.
Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Tapi kita buat tak macam tu? Kita ni kalau berhutang jarang nak tulis. Tapi Alhamdulillah, kalau kita berhutang dengan institusi-institusi kewangan, ya, seperti mana perbankan sebagai contoh, biasanya akan dituliskan dokumen ataupun perjanjian hutang tersebut. Tapi bagaimana pula hutang kita dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan jiran kita dan sebagainya? Ya, tu dengan jiran kita dan sebagainya. Macam mana nak bayar hutang tu? Lagi-lagi contohnya kita bagi apa nama ni? Kita jumpa dengan jiran kita, Siti pinjam garam. Kita kata pinjam. Pinjam maksudnya kena pulang balik. Dalam hukum syarak, pinjam itulah namanya hutang. Tak kisahlah guna perkataan apa sekalipun. Pendahuluan ke, guna dulu ke, kan? Tapi barang yang kita ambil daripada satu orang dan kemudian kita kena pulangkan balik, itulah namanya hutang. Tak kisahlah hutang tu berbentuk manfaat ataupun berbentuk barang. Kita kena pulangkan balik. Kita kena ganti balik. Ni ceritanya. Hutang. Kita tulis tak hutang tu? Kita tak tulis. Kita tak tulis. Allah Ta'ala minta suruh tulis. Allah Ta'ala minta suruh tulis dalam Al-Quran. Dalam juzuk yang kedua tadi, surah Al-Baqarah tadi, Allah Ta'ala minta kita tulis. Tapi kita tak tulis. Tak apalah Ustaz, saya tak tulis. Sebab saya niat pun kalau orang tu tak bayar, saya halal je lah. Alhamdulillah. Tak apa, tak ada masalah. Awal bulan ada orang jumpa dengan saya, Ustaz, saya ni tak berapa nak ada rezeki, tapi ada orang nak pinjam dengan saya. Saya pun pinjamlah duit kepada dia. Memanglah banyak nak bagi tu, tapi saya rasa cukup, Alhamdulillah. Dia kata begitu. Maksudnya dia sanggup buat pinjaman di bank untuk memberi pinjam kepada saudaranya. Tu beri pinjam. Walaupun potong gaji tu sebulan 300-400, tapi Alhamdulillah rasa cukup. Kenapa? Saya pun cerita dengan dia. Hutang ni besar ganjaran dia. Hutang ni besar ganjarannya. Sebab apa saya kata besar ganjaran hutang ni? Sebab ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril AS. Ni ringkasnya. Ya, ditemani dengan malaikat Jibril AS berkaitan tentang apa nama ni, berhutang. Tentang berhutang. Ya, tentang berhutang. Jadi bila mana ditemani oleh malaikat Jibril AS, diperlihatkan baginda sallallahu alaihi wasallam itu kepada pintu-pintu syurga. Ada satu pintu syurga 10 kali ganda. Pintu sedekah 10 kali ganda. Ya, pintu hutang 18 kali ganda. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril AS, adakah beri hutang itu lebih baik daripada bersedekah? Jibril AS kata ya. Kerana orang yang meminta sedekah itu, orang yang meminta sedekah itu pastinya masih lagi ada sesuatu dengan dia. Tetapi kalau orang yang berhutang tu sudah tidak ada apa-apa lagi pada diri dia. Nampak? Besar sebenarnya ganjaran memberi hutang ni. Kerana apa? Dia risiko. Pendek ceritanya daripada kisah tadi yang saya ringkaskan juga. Ya, kalau kita lihat dalam banyak-banyak dalam kitab dan sebagainya, ya, saya ringkaskan tadi kisah tadi bahawa memberi hutang tu ganjarannya lebih besar. Kerana apa? Risiko. Kok orang tu bayar, kok orang tu tak bayar. Itu satu. Dan untuk sebagai batu pembuktian kita untuk menuntut hutang kepada satu orang tersebut, sebab itu kita kena tulis hutang tersebut. Jadi balik kepada kepentingan tadi. Apa kepentingan tadi, Ustaz? Maksudnya, kalau kita tak sempat nak tulis dokumen hutang, kita masih lagi berpeluang ya untuk menulis wasiat akan hutang kita ni. Bukan sahaja kita berhutang dengan orang yang perlu kita bayar semula, yang kita kena tulis wasiat. Bahkan kalau ada orang hutang dengan kita pun, kita tulis wasiat dalam wasiat kita. InsyaAllah wasi ataupun pentadbir kepada wasiat kita akan mengutip hutang daripada orang tersebut dan diagihkan kepada waris-waris, kerana hutang itu dipanggil sebagai harta pusaka. Saya ulang balik. Barangkali ada yang pertama kali dengar kenyataan macam ini. Ya, dia bagi saya ulang balik. Jadi nak jadikan cerita tadi, hutang tadi, contoh kita bagi hutang kat orang. Orang tu tak sebab bayar kat kita. Sebab perjanjiannya kalau ada duit baru bayar. Mungkin tak bayar-bayar, tak ada duit lah ni. Ni lagi-lagi musim COVID-19 ni, lagilah tak ada duit.
Jadi lambatlah bayar. Takut-takut berlaku kematian kepada kita, kita pun tulis orang tu hutang aku sekian banyak. Jadi bila kita tulis, maka wasi ataupun pentadbir kepada harta pusaka kita akan kutip wasiat daripada orang tersebut. Dan kalau kita pula berhutang dengan orang tu, kita khawatir kita meninggal pada bila-bila masa daripada sekarang. Kita pun sakit-sakit dan sebagainya. Nak jadikan cerita tu, bila mana kita sakit-sakit dan sebagainya, kita khawatir kita tak sempat nak bayar hutang. Lepas tu kita pun tengah cari nak jadikan cerita, orang tu pula kita tak jumpa, tengah cari dekat mana dia duduknya ni. Mungkin dia duduk overseas ke, tak balik-balik ke dan sebagainya. Cari tak jumpa, lost contact senang ceritanya. Jadi kita tulis dalam surat wasiat kita. Besok bila berlaku kematian kepada kita, wasi ataupun pentadbir kepada wasiat kita nanti akan selesaikan hutang kita kepada orang tersebut. Kalau orang tu tak jumpa, macam mana ustaz? Orang tak jumpa, tak apa, wasi akan simpan. Sebab itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, wasi ni siapa? Saya dah bukan nak kata mana baik mana buruk, tidak. Yang terbaik setakat ini wasi ataupun pentadbir kepada harta-harta umat Islam siapa? Berdasarkan enactment pentadbiran agama Islam negeri Selangor tahun 2003. Berdasarkan enactment pentadbiran agama Islam negeri, di antara badan ataupun pihak yang bertanggungjawab menjaga, memegang amanah bagi harta-harta umat Islam yang ada milikannya ataupun yang tidak ada pemiliknya, seperti mana harta wakaf dan sebagainya, seperti mana wang tidak patuh syariah, seperti mana amanah, seperti mana harta yang diwasiatkan dan sebagainya, pengurusan wasiat sebagainya, siapa? Iaitu Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kita lantik Baitul Mal. Jadi bila kita lantik Baitul Mal cari orang tu tak jumpa, Baitul Mal pegang hutang tersebut, simpan dalam akaun, sehinggalah orang tu ditemui. Nak jadikan cerita orang tak jumpa ustaz sampai meninggal, kot ada warisnya tahu pasal benda ni, cucu dia ke, anak dia ke, datang menuntut Baitul Mal. Jadi kita menuntut kepada Baitul Mal, kita serahkan kepada mereka. Itulah urusan kerja Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Sebab apa saya tahu? Macam mana ustaz dia tahu kerja Baitul Mal tu? Sebab saya pegawai Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Saya pegawai Baitul Mal. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian pernahlah datang ke pejabat agama pada tahun ini khususnya, khusus tahun ni, di pejabat agama Islam daerah Kelang tu, akan jumpalah dengan saya. Akan jumpa dengan saya. Jadi jadikan cerita, unit saya tu dekat je, kat lobi utama tu belah kanan lah. Unit Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor dengan unit dakwah. Bolehlah jumpa dengan saya. Sebab saya pun baru bertugas di daerah Kelang bermula pada bulan 2 ini. Sebelum ni saya bertugas di daerah Hulangat. Siapa yang pernah jumpa saya di Hulangat, Bandar Baru Bangi, Kajang dan sebagainya, ataupun di Baru-Baru Sat Tinggi daerah Sepang sebagainya, saya bertugas di sana dahulu 10 tahun lebih kurang. Jadi jadikan cerita tu, Baitul Mal akan selesaikan urusan tu. Sebab itu kita ini wajib untuk menulis wasiat. Wajib untuk tulis wasiat kalau ada tanggungjawab syar'i. Itu pentingnya kita tulis wasiat. Sebab kita takut kita tak bayar hutang tersebut. Takut kita tak bayar. Sedangkan hutang tu berat, wajib dibayar. Wajib dibayar. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyati yusi nabiha audain. Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat ini tadi, Sadaqallahul Azim, Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat ini tadi, mafhumnya harta pusaka itu diagihkan. Harta pusaka itu diagihkan setelah hutangnya diselesaikan dan wasiatnya diselesaikan. Hutang tu dilangsaikan dan wasiatnya diselesaikan. Min ba'di wasiyati yusi nabiha. Setelah wasiatnya itu diselesaikan dan hutangnya dilangsaikan. Maksudnya hutang tu benda utama. Sebab itu dalam tazkirah Jumaat, kalau ada yang hadang lah tazkirah Jumaat, ketika boleh solat Jumaat dahulu dalam keadaan mengikut SOP dan tata cara, mengikut kapasiti penuh masjid, saya ada cerita tentang perkara ni. Saya ada cerita. Sebab itu dalam menguruskan harta pusaka ni ada tertib-tertibnya. Ada tertibnya. Ada susunannya. Bukan harta tu dapat terus agih, tidak. Ada kaedahnya. Yang pertama sekali, harta pusaka ni sikit selingan sebelum kita masuk tentang kelebihan berwasiat. Yang pertama, harta pusaka tu digunakan untuk apa? Untuk pengurusan kematian si mati. Jadi harta si mati tu yang boleh kita gunakan kalau tak jumpa harta si mati tu, beku di bank dan sebagainya, waris dahulukan duit mereka
untuk uruskan si mati ini tadi, urusan pengawasan si mati, maka diuruskan. Upah mandi, kafan, ven jenazah, gali kubur dan sebagainya. Itu lebih kurang dalam RM800 ke RM1,000 lah. Yang rata-rata tempat di negeri Selangor ni lebih kurang lah. Kalau negeri-negeri yang lain yang taraf hidup rendah mungkin murah lagi. Dalam RM800 ke RM1,000. Itulah yang biasa kita bayar kepada Badan Khairat Kematian, ataupun itulah peruntukan yang Badan Khairat Kematian keluarkan kepada ahli-ahli Badan Khairat Kematian. Ni tu daripada harta si mati. Jadi seterusnya, setelah diuruskan pengurusan pengumumian si mati tadi daripada harta yang tinggalkan oleh si mati, apa yang perlu dibuat? Dibayar hutangnya. Hutang ni pula, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada cerita kita tadi, hutang ni terbahagi kepada dua. Satu hutangan Allah, satu hutangan manusia. Hutangan Allah, contohnya kita ada tinggal puasa. Kita tinggal puasa ni, berapa hari kita tinggal puasa? Banyak hari tinggal puasa ni Ustaz. Berapa hari? 30 hari. 30 hari kena wajib lah ganti puasa 30 hari. Wajib ganti. Kita pula tak boleh nak ganti puasa, maka kena bayarlah fidyah. Bayar fidyah. Ataupun memberi makan kepada fakir dan miskin. Memang fakir miskin. Ataupun bayar fidyah lah untuk puasa ni tadi. Sebab fidyah itu yang boleh menerima hasil-hasil fidyah adalah fakir dan miskin semata-mata. Fidyah ni yang dikutip-kutip fidyah oleh Majlis Agama Islam Selangor ataupun Lembaga Zakat Selangor, yang boleh menerima adalah asnaf fakir dan miskin semata-mata. Tetapi zakat pula diuruskan ataupun diagihkan kepada 8 asnaf sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60. Nampak? Ya? 8 asnaf tu. Tetapi untuk fidyah, yang boleh menerima fidyah adalah fakir dan miskin semata-mata. Kita bagi makan fakir miskin ataupun kita bayar fidyah 30 cupak. Lama lagi Ustaz tinggal puasa ni. Bila tinggal puasa? Sekarang umur saya 60 Ustaz. Saya tinggal puasa bermula umur 30 tahun Ustaz. Tu 30 tahun tak puasa. 30 tahun darab 30 hari, 900 hari. 900 hari. 900 hari ganti puasa, takut tak habis. Maka tulislah wasiat supaya kalau dia meninggal dunia, bahawa dibayarkan fidyah bagi dirinya. Nampak tuan-tuan? Tu kalau dia ada tinggal puasa lah. Kalau dia confirm tinggal puasa. Kalau dia tak confirm tinggal puasa, contoh kita sebagai waris kadang-kadang datang jumpa saya di pejabat, Ustaz, saya nak bayar fidyah lah untuk arwah ibu saya. Biasanya saya akan tanya, ibu tuan ada tinggal puasa? Setakat ni tak ada. Kalau tak ada, tak payah bayar fidyah. Dia ada pesan ke dia tinggal puasa? Tak ada pula. Ya, ini ceritanya. Kalau tak ada, tak perlu. Kalau ada, baru kita bayar. Ini dia, tuan. Hutang dengan Allah Ta'ala. Puasa, zakat, haji. Ni hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Ada juga hutang lain. Ini yang biasa kita jumpa, yang kadang-kadang kita buat. Contohnya kita nazar. Bernazar. Kita bernazar, ya, insyaAllah Ustaz, saya sihat, saya nak sembelih lembu bagi makan orang. Sembelih seekor lembu nak bagi makan orang. Sekali COVID-19, duit pun tak ada. Takut-takut tak sempatlah nazar ni kan. Jadi tulislah wasiat. Nampak? Ataupun kita duk tunggu berlaku kematian kepada kita. Waris kita tahu kita ada nazar. Contohnya isteri kita. Jadi kena bayar nazar tersebut. Seperti mana yang dinazarkan. Ataupun kafarah. Kafarah ni panjang nak cerita tuan-tuan. Denda kita. Macam-macam lah jenis kafarah yang ada tu. Itu nantilah dalam kuliah akan datang saya akan cerita perkara ni. Ya. Okey, tak. Jadi tuan-tuan dan puan sidang penonton Masjid As-Samadiyah Pelabuhan Kelang mati Allah sekalian. Jadi yang jadikan cerita itu hutang yang perlu dibayar dalam susunan pengurusan harta pusaka tersebut. Dan seterusnya wasiat si mati. Wasiat si mati kalau ada kena dilaksanakan. Dan seterusnya kalau ada tuntutan harta sepencarian dan sebagainya yang isteri menuntut atas sebab suami mati, ataupun suami menuntut atas sebab kematian isteri, bolehlah tuntut. Dan akhir sekali berbaki barulah diagihkan secara harta pusaka. Jadi berbalik kepada cerita tadi, itulah wajibnya kita menulis wasiat. Sebab ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Ataupun contohnya kita ada anak. Ya, kita ada anak.
dan anak kita ni masih lagi kecil, kita ada harta. Kalau kita tak tulis wasiat tuan-tuan, takut-takut harta kita nanti dimanipulasi oleh waris-waris kita yang lain. Takut-takut anak kecil kita ni terabai. Takut isteri kita yang tak tahu apa-apa ni, maklum nasi kita tak pandai punya orang, tak ada harta. Kan, kita berkahwin dengan dia, dia pun tak ada harta. Sebatang kara, harta tu semua kita punya. Dia pun tak tahu uruskan harta. Apa yang kita bagi kat dia, itulah yang dia ambil. Dia takut-takut nanti kan ada orang khianat kepada harta-harta ini, ya, tidak berlaku adil kepada harta ini, tak sampai kepada isteri kita dan anak kita yang kecil tadi, ataupun kita memiliki anak yang kelainan upaya dan sebagainya. Maka ketika itu juga kita wajib untuk menulis wasiat. Ni tuan-tuan dan perempuan, sidang penonton Facebook Live Masjid Samadiyah Pelabuhan Kelang yang dirahmati Allah sekalian. Ini di antara kepentingannya kita menulis wasiat, supaya semua tanggungjawab kita dapat diselesaikan. Ya, lebih-lebih lagi hutang lah. Hutang Allah Ta'ala maupun hutang dengan manusia. Tak kisahlah hutang dengan siapa sekalipun. Sehingga kan ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan, wa ima orang itu meninggal dalam keadaan syahid, confirm masuk syurga sekalipun, dia tidak akan dibenarkan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala selagi mana dia masih lagi ada hutang yang belum dilangsaikan. Berat tuan-tuan hutang ni. Berat. Sebab kita ambil hak orang, kita kena pulang balik. Kita ambil hak orang, kita kena pulang balik. Sebab itu sangat berat. Ini di antara kepentingan berwasiat. Seterusnya kita lihat pula apakah itu kelebihan berwasiat, ataupun dipanggil sebagai hikmah wasiat. Jadi seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, yang berdasarkan oleh hukum syarak dan kaedah syarak, mengatakan bahawa apabila kita menulis wasiat, ya, apabila kita menulis wasiat, ya, maka wasiat ini dapat memberi faedah. Ya, walaupun asalnya wajib, kemudian dia bertukar menjadi harus dan sunat sebagai contoh, dan bila mana kita membuat itu, digalakkan untuk kita buat, dan tidak ada satu ulama pun setakat ini, ya, tidak ada satu ulama pun setakat ini membantah pelaksanaan wasiat. Semua para ulama dalam agama Islam ini membenarkan wasiat untuk dilaksanakan. Tidak ada sebarang bantahan. Semuanya boleh buat wasiat, tak ada masalah. Dan ia merupakan amalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga amalan para sahabat radhiyallahu anhum berkaitan tentang wasiat ni. Maka wasiat ini bila mana dibuat, dia dapat memberi faedah. Satu, faedah kepada diri sendiri. Yang kedua, faedah kepada ahli keluarga. Yang ketiga, faedah kepada masyarakat umum. Kan? Tapi dalam masyarakat kita juga beranggapan, saya faham tuan-tuan, mungkin ada sedang penonton ni yang sekarang live ataupun yang menonton nanti, ya, secara ulangan dan sebagainya, ada bertanya, wasiat ni ustaz untuk bagi kepada waris kita ke? Nampak? Kalau tak berwasiat kepada waris kita, boleh ke? Dua-dua jawapannya boleh. Boleh. Kita boleh berwasiat kepada waris kita, dan kita boleh tidak berwasiat kepada waris kita. Tapi ada penjelasannya lah. Kenapa kita tak perlu berwasiat kepada waris kita? Lagi-lagi waris kita yang dapat harta pusaka kita. Kenapa? Sebab dia dapat harta pusaka kita. Jadi kita tidak digalakkan berwasiat kepada waris yang dapat harta pusaka kita. Ini kalau kita fahamlah dalam ilmu faraid, siapa waris kita. Di antara waris yang layak untuk menerima harta pusaka kita siapa? Isteri kita, suami kita, mak kita, ayah kita, anak kita. Ni. Yang layak dapat harta pusaka kita. Jadi kita tidak digalakkan berwasiat kepada mereka. Kalau nak buat wasiat juga, boleh tak? Boleh, tak salah. Boleh. Tetapi ketika wasiat ingin dilaksanakan nanti, itu berlakunya kematian, perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Adakah wasiat ini disetujui? Biasanya dia akan ditengoklah, semua orang dapat harta pusaka, dia pun dapat juga, tapi dia tambah pula dapat wasiat. Dan maksudnya dia dapat lebih. Okey tak okey? Kalau okey, clear, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Ni ceritanya. Jadi kita nak wasiat juga kepada ahli keluarga kita. Kepada siapa? Kepada ahli keluarga kita yang tak dapat harta pusaka kita. Contohnya anak saudara kita. Kita ada anak lelaki, anak perempuan. Jadi kita wasiat kepada adik-beradik kita. Adik-beradik kita tak dapat harta kita. Kalau kita ada anak lelaki,
Tak kisahlah adik-beradik seibu sebapa ke, adik-beradik sebapa ke, apatah lagi kalau adik-beradik seibu. Memang tak dapat. Sebab kita ada anak lelaki. Ini dalam bab faraid lah. Ya, jadi jadikan cerita tu kita wasiatlah kepada mereka. Sebab apa? Mereka ni susah. Mereka ni susah. Jadi kita nak bagilah kepada mereka bila kita meninggal dunia ni, adalah sedikit harta kita ni yang kita nak berikan kepada mereka. Tu. Digalakkan. Sangat digalakkan. Sebab itu wasiat ini digalakkan dalam Islam untuk kita buat. Sebab apa? Dapat faedah kepada diri kita. Ya. Kenapa dapat faedah kepada diri kita? Kerana kita dapat ganjaran pahala daripada wasiat ni. Dan seterusnya wasiat ini kebaikan orang yang berwasiat ini ya akan sentiasa disebut-sebut bila berlakunya kematian. Contoh kita berwasiat kepada si fulan. Si fulan tak tahu kita wasiat kepada dia. Berlaku kematian kepada kita. Dapatlah harta tu kepada si fulan. Si fulan kata, Allah baiknya orang ni bagi harta kat aku. Aku bukan keluarga dia pun. Aku tak ada buat apa-apa pun kepada dia. Tak ada pun kebaikan yang aku sumbang kat dia. Tiba-tiba dia bagi harta kat aku. Maka akan disebut-sebut kebaikannya. Bahkan, bukan saja disebut-sebut kebaikannya, dia menjadi pembakar semangat ataupun dorongan kepada orang yang mendengar perkara ini untuk membuat perkara sama juga. Sebab itu kebaikan ini kita kena sampaikan supaya orang dapat tiru kebaikan kita. Supaya orang dapat tiru kebaikan kita. Kita nampak orang tu buat baik, kita pun nak ikut juga buat baik. Sebab kita nakkan pahala juga. Ini tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Jadi pahala tu akan dapat kepada pewasiat. Dapat pahala tu kepada pewasiat. Yang pertama lah, sudah pasti dia akan dapat. Yang kedua, yang mendapat faedah akan perkara ini siapa pula? Tentu ahli keluarga. Ahli keluarga. Dan biasanya wasiat ini ditujukan kepada ahli keluarga. Jadi ahli keluarga kita dapat manfaat. Allahu Akbar. Dapat aku bahagian. Sepatutnya aku tak dapat ni, tapi dapat juga lalu wasiat. Saya ni adik si mati. Sepatut saya tak dapat sebab si mati dah ada harta pusaka, dah ada waris. Tapi saya bukan waris, tapi saya dapat juga. Abang saya ni sayang kepada saya. Nampak? Ni tuan-tuan. Jadi maksudnya kat sini bahawa sebelum kita pergi dengan lebih jauh, maksudnya walaupun harta itu, wasiat itu hukumnya sunat ataupun harus, tetapi Allah Ta'ala memberi ruang kepada kita untuk kita melakukan amal kebajikan. Nampak? Untuk kita mempelbagaikan amal kebajikan kita. Biasanya kita beramal kebajikan secara langsung. Contoh kita bersedekah, dia bagi terus. Kita bagi hadiah kepada orang, kan? Kita hibahkan harta kita kepada orang, kita bagi sekarang. Tetapi ada juga sedekah ataupun pemberian harta kita ni kita nak bagi lepas mati. Kan pelbagai kaedah tu. Satu bagi masih hidup, satu bagi lepas mati. Yang bagi masih hidup itu ada barangkali hadiah ataupun hibah ataupun sedekah. Yang bagi lepas mati itu namanya wasiat. Ini kaedahnya. Kita pelbagaikan, kita cari. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan, iaitu beriman dan beramal soleh. Berlumba-lumba untuk kita melakukan amal kebajikan, iaitu beriman dan beramal soleh. Kita berlumba-lumba, berusaha macam mana cari ni. Satu, kita nak bagi sekarang. Contoh, ya, bagi secara QR code ke, e-wallet ke, transfer account ke, kepada akaun masjid Samadiah Pelabuhan Kelang. Kita bagi kepada masjid. Satu. Ataupun kita nak bagi lepas kita mati, kita ada wasiat, ya, sebahagian-sebahagian duit dalam akaun saya, ya, 1/3 duit dalam akaun saya ni saya nak berikan kepada masjid, supaya masjid dapat gunakan untuk program pengimarahan, ataupun masjid dapat gunakan untuk pembangunan masjid. Besar pahala itu, tuan. Kan? Sangat besar. Kalau kita nampak masjid baru dibina, maka kita berlumba-lumbalah untuk berwakaf dan bersedekah. Sebab masjid baru dibina, sebab nak dapat pahala banyak. Tapi setelah masjid dah dibina, kita sedekah tak? Tak apa dah, Ustaz. Tak banyak pahala kot.
Masa bina dulu, yelah dapat pahala banyak. Nampak tuan? Selepas masjid dibina, banyak juga pahalanya. Ada juga pahala wakafnya. Contohnya kita berikan kepada tabung pembangunan masjid, ada pahala wakafnya. Kok masjid upgrade nanti kang repair ke apa ke kekal lama, jadi wakaf juga. Ataupun kita nak dapat pahala yang besar juga yang lain. Apa dia contohnya? Program pengimarahan masjid. Apa-apa saja pengimarahan. Majlis sambutan hari kebesaran Islam ke, kuliah-kuliah perdana ke, kan, kuliah-kuliah kitab ke, kelas-kelas mengaji ke dan sebagainya ada di masjid tu. Jadi macam mana masjid nak imarah? Ya, melainkan daripada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ni, siapa yang nak imarahkan masjid? Masjid yang mahal telah dibina untuk pengimarahan dan running masjid tu siapa? Kita. Kita, tanggungjawab kita semua. Supaya masjid itu dapat berjalan dalam keadaan baik. Dapat selesaikan keperluan-keperluan masjid. Contohnya bil-bil utility-nya, bil elektriknya, bil api, bil airnya. Kita pula ni kadang-kadang sebahagian kita, maaf cakap lah, ya, kalau datang ke masjid semua nak kemah, semua nak elok, semua nak sejuk, semua kapet nak tebal dan sebagainya, semua nak selesa. Tapi ada tak kita menyumbang? Mudah-mudahan dengan sumbangan kita itu dapat memberi kesesaan kepada orang lain untuk mengimarahkan masjid. Orang selesa duduk di masjid, lama orang duduk di masjid, lama beribadah dan iktikaf dalam masjid, pahalanya juga dapat kepada kita. Atas kita itu juga telah menyumbang kepada tabung masjid. Kalau bagi sekarang, silakan. Kalau nak bagi lepas mati, gunalah kaedah wasiat tadi. Maksudnya Allah Ta'ala beri ruang kepada kita untuk mempelbagaikan amal kebajikan. Dan itu juga yang nak ceritakan bahawa, ya, nak ceritakan bahawa bukan sahaja diri kita yang dapat pahala, bukan sahaja ahli keluarga kita yang dapat manfaat, ya. Kadang-kadang bila ahli keluarga kita dapat manfaat itu, dia termasuk di kalangan orang yang memerlukan. Orang susah, kita tahu, sebab itu kita bagi kat dia. Dulu mak ayah kita meninggal dunia, tak ada harta yang tinggalkan sebab mak ayah kita orang susah. Kebetulan kita ni senang sikit, ada adik-beradik kita yang susah duduk di kampung tu, kita bagilah sikit harta kita kepada mereka, supaya mereka dapat menikmati harta tu. Dan mereka memang sangat memerlukan harta. Dan kerana itu, pada awal-awal diturunkan perintah berkenaan tentang wasiat ini, supaya supaya kebajikan waris-waris kita itu terpelihara. Tetapi bila mana Allah Ta'ala telah menurunkan ayat-ayat pusaka dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176, Allah Ta'ala telah memberi jaminan, inilah waris-waris yang akan mendapat harta pusaka. Dah ada jaminannya. Sebelum ini hanya Allah Ta'ala galakkan, untuk Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita, untuk kita beri kepada ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat. Tetapi bila mana Allah Ta'ala jamin dalam surah An-Nisa tu tentang ayat mawaris ni, Allah Ta'ala dah jelaskan secara terperinci berapa banyak yang boleh dapat, siapa yang dapat dalam harta pusaka ni. Kau nak kat mana pun, kalau dia termasuk sebagai waris, dia akan dapat. Pasti akan dapat. Dan kita juga pasti ada meninggalkan harta. Pasti. Tak banyak, sedikit. Sikit banyak tu perkara nombor dua. Ada tak kita dengar kata? Ada. Paling tidak sekalipun kita tinggalkan handphone kita, harta juga. Takkan handphone je. Kenderaan kan ada kan? Kenderaan pun ada. Harta juga. Pakaian kita, peralatan-peralatan kita gunakan, harta lah semua tu. Itu kalau dijual ada harganya. Kalau tidak dijual ada manfaatnya. Ni cerita tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga sudah pasti, yang akan mendapat manfaat yang berkaitan tentang wasiat kita, apa dia? Masyarakat umum. Contohnya kita berwasiat, Ustaz, saya nak wasiatkan 1/3 daripada harta saya untuk manfaat sekolah. Boleh, tak ada masalah. Wasiatlah kepada siapa sekalipun. Sebab itu bila disebut wasiat kepada siapa sekalipun, maksudnya boleh ke kita berwasiat kepada orang yang bukan Islam? Boleh, tak salah. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya nak masuk Islam. Ini di antara kerja saya lah di pejabat agama, mendaftarkan pengislaman. Ya, masuk Islam. Jadi kalau saya masuk Islam, waris-waris saya dapat tak harta saya kalau saya meninggal? Kalau waris tuan tak memeluk agama Islam, tak dapat lah. Tak dapat langsung, Ustaz? Tak.
Tu ceritanya. Sebab orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam. Orang bukan Islam juga tidak boleh mewarisi, mempusakai harta orang Islam. Begitu keadaannya. Jadi macam mana? Saya ada anak, Ustaz. Anak saya tak nak masuk Islam. Dia dah berusia dah. Jadi macam mana saya nak pastikan anak saya dapat harta saya lepas saya meninggal dunia? Itu dah wasiat. Boleh ke Ustaz? Boleh, tak salah. Apatah lagi kita wasiat untuk masyarakat umum. Untuk sekolah, madrasah. Sekarang ni saya tengok dalam Facebook banyak madrasah yang memerlukan bantuan. Dan mereka ini hidup atas sumbangan orang ramai. Bukan tak cukup alhamdulillah, tapi masih memerlukan. Kalau cukup, lepas tu tak ada orang sumbang, macam mana dia nak running? Macam dia nak survive? Macam dia nak langsungkan hidup? Tu ceritanya. Boleh ya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berikan harta kita itu secara wasiat kepada madrasah, kepada sekolah, kepada masjid, kepada surau. Kalau kita tulis wasiat, walaupun kita nak berwasiat itu kepada ahli keluarga kita, kepada adik-beradik kita, kepada orang kita sayang, biasanya saya nasihatkan juga, ya, wasiatlah untuk masyarakat juga. Sikitlah, tak banyak sekalipun. Saya ni ada 10 akaun, Ustaz. Satu akaun saya ni, salah satu daripada akaun saya ni, saya nak berikan kepada jalan Islam fi sabilillah. Terpulanglah Ustaz nak bagi kepada siapa? Kepada rumah kebajikan ke? Kepada rumah warga emas ke? Kepada rumah anak yatim ke? Kepada gelandangan ke? Ya, kepada masyarakat umum ke? Kepada umat Islam ke? Kepada masjid, surau, madrasah, sekolah dan sebagainya ke? Terpulanglah. Kan banyak tu contoh saya bagi tu. Ni tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Jadi bila mana kita berikan kepada masyarakat, yang masyarakat ini, maka ia seolah-olah menggambarkan kepada kita, ya, memang jelas menggambarkan kepada kita, Islam mengajar kita konsep takaful, iaitu konsep kebaikan ataupun konsep membantu antara satu sama lain, konsep kebajikan antara satu sama lain. Sebab kita ada harta, kita beri kepada orang yang kurang harta. Tapi kalau kita nak berwasiat kepada orang kaya, ni kita berwasiat kepada orang susah, orang yang memerlukan. Kita nak wasiat kepada orang kaya, boleh tak boleh? Boleh, tak salah. Nak wasiat kepada orang kaya, silakan. Nasihat kepada orang yang kaya. Ya, sebab apa? Wasiat kepada orang kaya hukumnya adalah harus. Tapi biasanya kita akan wasiat kepada orang yang kurang kaya, orang yang memerlukan. Inilah di antara kelebihan ataupun hikmah berwasiat. Jadi saya ulang balik, ya, berkaitan tentang perkara ini. Ya, berkaitan perkara ini, yang pertama sekali tuan-tuan, apa kita cerita tadi? Kepentingan. Pentingnya kita wasiat tuan-tuan. Takut kalau ada tanggungjawab syar'i yang masih lagi belum selesai kepada diri kita ni, khawatir dia tak selesai bila mana kita meninggal dunia, maka kita tulislah wasiat. Itu yang pertama tadi. Yang keduanya berkaitan tentang kelebihan wasiat secara ringkas pada malam ni. Itu pun saya cerita ringkas tuan-tuan. Ya, kalau kita baca kitab tuan-tuan, baca kitab fiqah lah, antara kitab fiqah yang biasa kita baca, ya, yang simple, ya, yang lengkap, yang simple, iaitu kitab fiqh manhaji sebagai contoh. Ya, kitab fiqh manhaji yang biasalah kita baca. Ada kitab-kitab fiqh yang besar lain yang boleh kita baca, tapi ni yang ringkas lah yang boleh kita baca. Kita baca, kalau itu pun kita baca dalam kuliah tuan-tuan, sebulan sekali, mau 2 tahun enggak baru habis tu. Sebab banyak persoalan-persoalan yang diberikan. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Ya, apa hikmah dia? Hikmahnya kepada orang yang berwasiat, dia akan dapat pahala. Sebab dia ambil langkah awal untuk dia bersedekah selepas dia mati. Kalau fikir-fikir balik, mana boleh kita sedekah lepas mati sebab kita dah mati? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat manfaat? Ahli keluarga kita dapat manfaat. Sebab kita biasanya berwasiat kepada ahli keluarga. Dan biasanya ahli keluarga kita sangat memerlukan harta-harta yang ada pada kita ini. Sangat memerlukan. Kalau tak ada pada kita pun, dia orang memerlukan harta untuk kelangsungan hidup. Ya, sebab apa? Mereka ini kadang-kadang tergolong di kalangan orang yang susah. Sekarang ni ramai orang susah. Ramai orang susah. Tapi orang tak nak cerita susah sebab faham dah ramai yang susah. Waktu ramai yang cari kerja part time, ramai yang cuba berniaga kecil-kecilan. Jadi kita yang mampu sedikit lebih ni, walaupun kita ni susah, kita bantulah saudara-saudara kita. Kita beli barangan mereka dan sebagainya. Itu dalam proses kita membantulah. Ni ahli keluarga kita juga akan dapat manfaat daripada harta yang kita tinggalkan. Saya tak ada duit start dalam bank. Duit semua kat tangan je.
Ini pun berapa ribu je. Apa yang boleh saya bagi? Dia kadang-kadang orang tak ada duit banyak tuan-tuan, tapi ada tanah banyak. Pun ia juga saya pernah jumpa kes macam ni. Berpuluh keping tanahnya. Gerannya dekat 20 keping. Geran dekat 20 helai. Maksud lebih 20 keping tanah dia ada. Banyak tanahnya. Nampak macam susah je, tanahnya banyak. Ada orang tak ada tanah, ada duit aja. Ada orang meninggal dunia, ni arwah mak saya ada tinggalkan harta ustaz. Ada tanah? Tak ada. Rumah? Tak ada. Kenderaan? Tak ada. Duit pun tak ada. Duit adalah 200-300 je. Jadi apa harta yang ada? Emas. Berkilo-kilo emasnya. Kilo tuan-tuan, bukan gram. Berkilo tuan-tuan. Satu bekas kalau simpan tu. Kalau dah besar itulah tangan saya tu, memang berkilo lah jawabnya. Tu 2-3 kilo confirm. Nampak ni tuan. Ya, ni ceritanya. Tu, pasti ada harta. Jadi harta ni kita nak berikan kepada satu orang yang lain, terutama sekali ahli keluarga kita. Jadi ahli keluarga kita dapat manfaat. Dan seterusnya, apa faedah yang boleh dapat? Masyarakat umum pun boleh dapat. Contohnya golongan yang saya sebutkan tadi, sekolah, masjid, surau, kan? Termasuk juga orang yang susah, ya, di kalangan kelompok-kelompok dan golongan orang susah. Contohnya apa? Fakir, miskin, gelandangan sebagai contoh, riqab, ya, dan seterusnya golongan anak yatim. Anak yatim ni tak berapa susah tuan-tuan. Ada anak yatim susah, ada anak yatim tak susah. Betul orang tanya, ustaz, masjid ada bagi sumbangan duit anak yatim kepada anak-anak yatim. Tengok anak yatim tu elok je, kaya ustaz, tapi dia anak yatim. Tak semesti anak yatim tu susah. Sebab dia anak yatim, sebab ada portion anak yatim yang Allah telah sebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ya, mudah-mudahan dengan kepentingan, ya, dan hikmahnya berwasiat ini dapat memberi penjelasan kepada kita untuk merancang harta kita, insya-Allah. Dah masuk waktu dah, jadi kita berhenti untuk setakat ini. Yang mudah-mudahan sebarang sumbangan, ya, secara langsung ataupun tidak langsung, bolehlah disalurkan kepada akaun masjid. Mudah-mudahan masjid kita, masjid qaryah kita terus imarah dengan ada sumbangan daripada kita semua dalam keadaan terangan ataupun secara bersembunyi. Yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita, dapat menambah amal kebaikan dan kebajikan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diradai, ya, diradai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan hamba Allah Ta'ala yang taat, bersyukur dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebarang ketelanjuran, kecangkata, terkasar bahasa daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan kalau ada rezeki lagi, kita jumpa lagi secara fizikal ataupun secara langsung live seperti mana ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.